Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Okey, sekarang saya nak tunjukkan pula cara kita nak create question di dalam Google Classroom menggunakan menu assignment. Di mana cara ini merupakan cara yang pantas untuk kita mendapatkan respon murid. Okey, kita masuk dalam Google Classroom kita. Hari ini saya nak masuk ikut cara yang cepat sikit lah, iaitu melalui web browser Classroom Google. Type dekat situ, bahagian tab browser kita, classroom.google.com tu. Nampak ya, bahagian atas tu. Enter. Cikgu boleh juga ikut portal digital learning tapi hari ni saya nak masuk ikut classroom.google.com ni, lebih cepat sikit. Okey. Okey, sekarang dah masuk akaun Google Classroom kita. Kalau tengok dekat hujung tu, pastikan akaun MOE kita sendiri bukan orang lain. Okey, sekarang yang paparan depan ni maksudnya kelas yang kita ada. Okey, hari ni saya nak bagi homework tugasan kepada contoh pada kelas Bahasa Melayu saya, iaitu kelas 4 Al-Farabi. Mana ya kelasnya? Saya cari kejap. Pak Al-Farabi. Okey, cikgu cari kelas yang cikgu nak berikan homework tu. BM contoh saya nak bagi kerja Bahasa Melayu tahun 4. Okey, yang ini Klik pada kelas tu. Kelas kita tu. Okey. Dapat paparan muka depan classroom ni. Kita klik pada menu atas tu yang ada 4, ada stream, classwork, paper grades tu. Pergi dekat classwork. Okey, bila dapat paparan macam ni, kita klik pada create ni. Okey, dekat create ni yang kita nak bagi assignment kan. Assignment, question, material, topik dan sebagainya tu. Okey, kita hari ni nak belajar nak masuk ikut question ni, create question. Okey, tetapi sebelum tu saya nak kita buat topik dulu. Bila kita buat topik ni, kita tahu kita punya classwork akan lebih tersusun sikit. Contoh create topik. Contoh saya nak letakkan topik saya setakat ini BM Bahasa Melayu dah sampai unit 11. Okey, unit 11. Saya tekan add kat situ. Kalau cikgu letaklah topik yang cikgu sedang ajar sekarang kan. Okey. Okey. Ini topik saya, topik unit 11. Okey, kemudian kita nak buat question tadi. Klik balik bahagian create tu. Okey, cikgu pergi kepada questions. Question Question ni assignment yang untuk mendapatkan short answer daripada murid. Respon yang cepat dan pendek daripada murid kita. Contoh cikgu dah bagi suruh mereka baca petikan teks macam saya yang nak ajar BM hari ni. Saya letakkan question contoh. Saya bagi arahan pendek lah. Kita bagi arahan pendek-pendek pada murid kita. Baca muka surat 73. Okey, buku teks Bahasa Melayu. Okey, ni contoh arahan saya ya. Okey. Kemudian saya akan berikan soalan yang mudah. Contohnya
Okey, ini contoh soalan saya. Saya bagi arahan macam tu. Sebab kita nak dapatkan respon murid yang paling cepat dan senang mereka nak buat assignment tu kan, tugasan tu. Okay, tengok sini instruction, kita typekan soalan kita. Soalan. Okay, contoh daripada petikan tu cikgu bina soalan. Soalan terpulang, nak buat banyak ke, nak buat sikit ke, tak apa. Sebab dekat bahagian komen nanti mereka akan type jawapan dan tak ada limit pun berapa ruangan perkataan setakat yang saya tahulah. Okey. Contoh, saya letakkan soalan Saya bagi soalan satu je lah sebab ni sebagai contoh nak type yang panjangkan masalah pula kan. Ataupun cikgu boleh juga type dekat Word ke, copy dekat bahagian instruction ni. Tak ada masalah. Okey, contoh soalan pertama sebagai dari mana? Tarian Dabus berasal. Okey, ni contoh soalan saya. Okey, ni contoh soalan saya. Jadi murid tu akan jawab pendek lah. Dari mana tarian Dabus berasal? Bila mereka baca petikan tu, mereka akan cuba jawab di bahagian komen. Okey, add ni kalau kita nak tambah apa-apa. Tapi sebab kita nak buat soalan yang ringkas, jadi tak perlu nak tambah apa-apa. Ni boleh ambil gambar ke. Kalau ada dalam file kan, gambar muka surat 73 tu ke. Tapi sebab saya belum bersedia yang ni, jadi tak perlu, tak apa. Create ni kalau cikgu nak buat Google Docs lah apa. Jadi tak perlu. Kita buat soalan yang pendek macam ni dan ringkas. Okey, tengok bahagian sebelah kanan tu. Kelas BM4, all student points. Macam kita nak letak markah ke tak perlu. Ungraded tak perlu. Okay. Okay, dekat sini tak perlu. Due date pun saya rasa tak perlu. Sebab murid mungkin ada masalah untuk dapatkan dapatkan masa kan untuk siapkan tu. Kita tak perlu tetapkan due date. Okay, topik. Ingat tak topik tadi kita dah create unit 11. Kita letak pada unit 11. Okay. Ni pun antik sebab tak perlulah student to reply to each other kan. Kita tahu saja sudah memadai. Student can edit answer ni maksudnya bila mereka dah siap, mereka boleh edit jawapan mereka sendiri. Terpulang pada cikgu. Kalau saya antik tak perlu Nanti kita boleh betulkan jawapan atau suruh mereka buat correction, pembetulan. Okey. Ask dekat sini ada shadow semua, tak perlu terus asking je. Ask, klik bahagian ask tu, ASK tu, klik ask kat situ. Okey, nampak tak question created tu dah ada dekat situ. Maksudnya saya dah bagi soalan ni pada semua anak murid Contoh macam mana kita nak tahu mereka dah dapat. Saya klik pada satu akaun anak murid. Akaun ni sebenarnya saya sendirilah. Saya masuk sebagai anak murid. Kejap ya. Kejap sebentar. Ini dia. Okey, kita tengok. Dia dah dapat ke belum? Apa yang saya bagi tadi. Okey, ni saya tengok akaun anak murid tu. Okey, tengok dah ada pada dia punya bahagian stream kat depan. Dia akan tengok dekat sini, dia akan klik dekat situ. Okey. Ini paparan yang murid akan dapat. Okey, dekat situ kan.
Jadi mereka tak akan klik dekat kelas komen ni sebab bila kelas komen, semua orang akan dapat tengok jawapan. Kalau kita tengok dekat sini, soalan saya satu je. Nanti cikgu bolehlah buat soalan banyak sikit kan. Takkan satu saja soalan. Okey. Mereka perlu type jawapan dekat bahagian your answer ni sebelah kanan. Okey. Mereka akan type contoh jawapan dia. Dari mana talian dah berasal, dia bagi jawapan dia dari contoh. Sebab dia nak jawapan pendek je kan, tidak perlu lengkap. Cikgu pun bagi tahu. Okey. Perak contoh. Okey, jadi Perak kejap ya. Okey. Lepas mereka buat jawapan tu, kalau mereka ada soalan yang seterusnya, mereka boleh tekan ke bawah macam tu. Nombor 2 jawapan apa? Nombor 3 jawapan apa? Contoh soalan lain kita juga boleh bagi berikan kata makna kata seerti ataupun berikan kata berlawanan bagi perkataan tersebut atau perbetulkan ejaan di bawah. Itu contoh-contoh soalan. Cikgu boleh fikirkanlah soalan-soalan yang berbentuk direct macam ni. Okey, tak apa. Ni contohlah sampai 3. Kalau tak ada, nombor 1 saja. Murid tu akan tekan turn in. Turn in maksudnya dia hantar tugasan tu. Dia pun klik turn in. Okey, bila murid tu dah tekan turn in, kita akan dapat jawapan dia. Okey, kita tengok Kita tengok balik classroom saya tadi. Ada tak saya dapat jawapan dia? Macam mana saya nak tahu saya dapat jawapan dia ke tak? Okey, saya pergi pada classwork. Okey, saya pergi pada unit 11 tadi. Okey. Tengok dekat sini. Yang dah ada turn in tadi. Betul tak? Seorang kan? Seorang yang dah hantar. Kita klik dekat situ. Turn in. Okey. Kita tengok jawapan dia. Jawapan dia kat sini kan. Macam mana kita nak komen dekat jawapan ni. Kita nak semak. Kita nak cakap jawapan tu betul ke, salah ke, perbetulkan ke. Klik pada nama dia. Dekat bahagian add private comment. Cikgu boleh letak betul. Tanya, cakaplah apa-apa yang cikgu nak cakap dekat situ. Ataupun cuba lagi. Cikgu boleh letakkan. Ini contoh huruf besar, huruf kecil tu cikgu betulkan. Okey. Ataupun buat pembetulan. Cikgu type lah dekat situ. Okey, enter. Dekat arrow tu tekan arrow. Sebab ni private comment, jadi hanya murid tersebut je yang akan dapat baca. Murid lain tak akan dapat. Tak akan dapat tengok okey. Sebab ni tadi kita tak ada letak ungraded kan, tak ada letak markah, jadi memang tak perlulah kat sini. Okey, sekarang macam mana murid tu nak baca komen kita? Sama ada jawapan dia tu betul ke, salah ke kan? Kita return pada dia. Bila kita klik pada nama tu, klik bahagian return. Notify and check any grade you have left. Okay, return. Okay. Bila dah return, kita tengok murid tu dapat tak kita punya ulasan tadi. Kita tengok balik ya. Tengok dah ada dekat private comment tu. One private comment daripada cikgu. Betul Tanya, cuba lagi. Nanti mungkin dia akan cakap lah, terima kasih cikgu. Macam tu lah. Jadi dah ada satu respon daripada murid kita. Okey, setakat itu saja tutorial saya pada hari ini. InsyaAllah akan berjumpa lagi pada tutorial yang
akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi. Stay home, stay safe. Assalamualaikum.